Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Munasakhat untuk subjek Al-Faraid SYD 10503. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Lili Haslini binti Bakar, nombor matrik 054273. Baiklah. Ta'rif Al-Munasakhat. Munasakhat dari segi bahasa berasal daripada kalimah Arab iaitu jamak munasakhat dan kata terbitannya adalah daripada kalimah nasakha. Maksudnya batal, hapus, tukar atau pindah. Dari segi istilah pula, pemindahan bahagian seorang ahli waris kepada ahli waris yang lain kerana adanya kematian ahli waris yang kedua sebelum pembahagian harta pusaka ahli waris pertama dilaksanakan. Atau dalam erti kata lain, munasakhah ni berlaku apabila kematian seseorang belum sempat harta peninggalannya dibahagi-bahagikan, tiba-tiba terdapat seorang ataupun beberapa waris lain turut meninggal dunia. Seterusnya, sebab munasakhat. Yang pertama ialah kerana sikap. Disebabkan sikap masyarakat yang sengaja melengah-lengahkan pembahagian harta pusaka ataupun tiada komitmen dalam kalangan masyarakat untuk menguruskan harta pusaka. Situasi ini berlaku kerana pelbagai asbab. Contohnya, masyarakat itu sendiri dia terlalu mengambil mudah dan memandang remeh terhadap pembahagian harta pusaka si mati, ataupun mungkin masalah waris berjauhan ataupun tiada rasa tanggungjawab dalam diri masyarakat itu sendiri. Yang kedua ialah kerana takdir. Berlaku kematian berlapis dalam kalangan ahli keluarga. Jadi kematian berlapis di sini maksudnya kematian seorang demi seorang dalam kalangan ahli keluarga. Seterusnya berlaku perkara yang tidak dijangkakan. Misalnya berlaku kematian dalam kes kemalangan jalan raya, wanita yang mati ketika bersalin ataupun wabak penyakit. Wabak penyakit ni boleh relate dengan keadaan sekarang iaitu isu COVID-19 dan juga bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi dan juga tanah runtuh. Langkah-langkah apabila berlaku kematian berlapis. Pertama, dapatkan fakta kes secara terperinci. Kedua, bina rajah kedudukan waris. Dan ini tujuan dia untuk kita supaya lebih jelas lah. Untuk kita tengok siapa yang berhak mendapat harta pusaka untuk kes kematian pertama dan juga kes kematian kedua ataupun yang seterusnya. Ketiga, tentukan waris si mati pertama serta bahagian dan waris. Lakukan pengiraan untuk masalah setiap kematian. Maknanya kita akan buat tasghih masalah tu untuk setiap kematian. Yang keempat, jalankan pengiraan munasakhat. Jadi insya-Allah pengiraan munasakhat ni akan ditunjukkan oleh kawan-kawan saya sebentar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Naumaira binti Anwar, nombor matrik 054279. Saya akan membentangkan tentang keadaan munasakhat. Keadaan munasakhat terbahagi kepada tiga. Yang pertama, waris si mati kedua adalah orang yang sama dengan si mati yang pertama dan tiada beza bahagian mereka daripada yang pertama. Yang kedua, waris si mati kedua adalah orang yang sama dengan waris si mati pertama, tetapi berbeza bahagian mereka daripada yang pertama. Yang terakhir, waris si mati kedua bukan daripada waris si mati yang pertama atau sebahagian sahaja waris si mati pertama. Saya akan bincangkan tentang keadaan yang pertama di mana waris si mati kedua adalah orang yang sama dengan waris si mati yang pertama dan tiada beza bahagian yang mereka daripada yang pertama. Contohnya di sini, si mati meninggalkan suami, ibu dan bapa saudara belah bapa. Sebelum harta si mati yang pertama difaraidkan, suami pula meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak lelaki. Contoh penyelesaian masalahnya,
suami mewarisi 1/2 harta isterinya kerana si mati tidak mempunyai waris keturunan. Ibu pula mewarisi 1/3 kerana si mati tidak mempunyai waris keturunan dan tiada adik-beradik. Manakala bapa saudara sebelah bapa mewarisi baki pusaka secara asobah. Dalam masalah ini, angka sepunya terbesar adalah 6. Kerana angka penyebut 2 dan 3 tidak selaras. Oleh itu, kedua-dua ini didarabkan. Dengan itu, bahagian suami adalah 3, bahagian ibu adalah 2 dan bahagian bapa saudara belah bapa adalah 1. Dalam kes kedua pula, si mati adalah suami, meninggalkan 3 orang anak lelaki, di mana 3 orang anak lelaki adalah pewaris beliau secara asobah. Jadi, angka pembahagi mereka ialah menurut bilangan mereka, iaitu adalah 3. Angka pembahagi dalam kes kedua dan bahagian yang diperoleh oleh suami dalam kes pertama adalah sama, iaitu tamatul. Dengan ini, kita telah perolehi pembetulan dalam kes ini dan semua pusaka boleh dibahagikan kepada setiap waris. Dan jumlahnya adalah 6, di mana ibu mendapat 2 bahagian, bapa saudara sebelah bapa mendapat 1 bahagian dan 3 orang anak lelaki mendapat asobah di mana adalah 3. Seterusnya adalah keadaan munasakhat 2, di mana waris si mati kedua adalah orang yang sama dengan waris si mati pertama tetapi berbeza bahagian mereka daripada pertama. Contohnya, si mati meninggalkan isteri, 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Kemudian salah seorang anak lelaki itu mati meninggalkan waris dan juga waris si mati pertama. Contoh keadaan, si mati meninggalkan seorang isteri lelaki dan seorang anak perempuan, di mana isteri lelaki dan anak perempuan akan mendapat ansabah 1/8 dan masalahnya 8 akan mendapat 1 bahagian dan selebihnya 7 bahagian adalah ansabah. 7 bahagian bahagi mengikut bilangan kepala waris. Lelaki dianggap 2 kepala dan anak perempuan dianggap 1 kepala dan keseluruhannya akan menjadi 5 bahagian. Tetapi akan timbul masalah kerana 7 dibahagikan dengan 5 akan timbul angka pecahan. Jadi 8 bahagian dan jumlahnya akan menjadi 40. Jadi 1/8 darab dengan 40 mendapat 5 dan selebihnya 3/5. Dan 3/5 dibahagikan dengan 5 bahagian, iaitu 4 bahagian anak lelaki dan 1 bahagian anak perempuan. Di mana seorang anak lelaki akan mendapat 14 dan seorang anak perempuan akan mendapat 7. Kemudian anak lelaki mati meninggalkan ibu saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa, iaitu waris yang pertama, waris yang sama dengan si mati yang pertama, iaitu kadar ibu adalah 1/6, saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa adalah asabah bil ghaib. Tu asal masalah akan menjadi 6 dan ibu mendapat 1 bahagian dan selebihnya 5 bahagian kepada saudara lelaki dan saudara perempuan. Dan timbul juga masalah 5 tidak boleh dibahagikan dengan 3 kerana akan timbulnya pecahan. Jadi 6 didarab dengan 3 iaitu 3 bahagian, 2 bahagian untuk saudara lelaki dan 1 bahagian saudara perempuan. Akan menjadi 18, 1/6 darab dengan 18 akan dapat 3 dan saudara lelaki seibu sebapa akan dapat 10 dan saudara perempuan akan dapat 5. Jadi, kemudian 18 nak dimati. Yang kedua yang mana ia mewarisi daripada si mati pertama. 18 dengan nilai sahamnya 14, nombornya tidak sama. Tetapi nombor ini boleh dikecilkan dengan satu nombor yang lain iaitu 2. Maka 18 dibahagikan dengan 2 akan mendapat kepada masalah yang pertama dan 14 dibahagikan dengan 2 akan mendapat 7 dan 7 ini akan menjadi perkali kepada masalah yang kedua.
Jadi jamiahnya adalah 360 di mana 40 didarabkan dengan 9. Jadi setiap nombor di saham-saham yang ada di sini semuanya akan dikali dengan 9 iaitu 5 darab 9 darab 9 dan hasilnya 43. Begitu juga dengan masalah yang kedua iaitu 3 didarabkan dengan 7. 10 didarab dengan 7, 5 didarab itu akan mendapat 21, 73 di mana saham anak lelaki yang telah mati, yang telah meninggal 126. 14 darab dengan 9. Jadi 126 ni telah dibahagikan kepada waris-waris yang tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munirah binti Muhammad Zid, nombor matrik 054254. Hari ini saya ingin membentangkan keadaan munasakhat iaitu contoh keadaan ketiga. Contoh ketiganya ialah iaitu si mati kedua berbeza yakni tabayun dengan angka pembahagiannya iaitu seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu dan bapa saudara sebelah bapa. Selepas itu suaminya pula mati dengan meninggalkan anak perempuan dan 5 saudara seibu sebapa. Okey, berdasarkan jadual dalam slide, si mati kedua dalam kes pertama dengan angka pembetulannya iaitu dalam kes kedua 10 adalah berbeza. Jika kita darabkan angka pembahagi pertama iaitu 6 dengan angka pembetulan kes kedua iaitu 10, maka hasilnya ialah 60. Okey. Okey, kita telah melakukan pembentulan dalam kes kedua ni sebab bahagian saudara seibu sebapa tidak dapat dibahagikan mengikut jumlah mereka. Tu apabila bahagian dan bilangan mereka ni berbeza. Kita darabkan angka pembahagi 2 dengan bilangan mereka yang kelima. Hasilnya ialah 10. Setelah itu, bahagian pewaris dalam kes pertama ni ia didarabkan dengan angka pembetulan kedua. Jadi bahagian ibu ialah 20. Bahagian saudara bapa ialah 10. Okay. Selepas itu, jadual seterusnya, bahagian pewaris dalam kes kedua pula didarabkan dengan bahagian yang diterima oleh si mati kedua. Okey, sampai situ je untuk jadual ini. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya. Okey, kita gunakan contoh lain pula iaitu apabila seorang lelaki dia meninggalkan isteri, 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Setelah itu anak perempuannya mati meninggalkan orang ayah yang disebut tadi. Okey, berdasarkan jadual ni kalau kita tengok kat kolom pertama ni, angka pembahagi kes pertama ialah 8 dan pembetulan kes kedua ialah 18. Bahagian si mati kedua dalam kes pertama dan angka pembetulan iaitu dalam kes kedua ialah 6. Adalah berbeza. Tabayunlah di situ. Jadi kita darabkan angka pembahagi kes pertama 8 dengan angka pembetulan kes kedua iaitu 18. Hasilnya jadi 114. Kita boleh tengok dekat dalam kolom first atas sekali tu hasil gabungan last sekali 144. 144. Okey. Kita tengok pula ke bawah. Dalam kes pertama, isteri menerima satu bahagian dan didarabkan dengan 18. Hasilnya 18. Manakala dalam kes kedua pula, beliau dikira sebagai ibu. Beliau menerima 3 bahagian dan didarabkan dengan 1, iaitu bahagian si mati kedua dalam kes pertama. Hasilnya 3. Okey, seterusnya 3 orang anak lelaki masing-masing menerima 2 bahagian dalam kes pertama. Didarabkan dengan 18, iaitu hasilnya 36. Okey. Dalam kes seterusnya pula,
ia dikira sebagai saudara lelaki seibu sebapa dengan masing-masing menerima 5 bahagian. Kemudian diterapkan dengan 1 dan hasilnya ialah 5. Okey. Lepas tu, bahagian yang diterima oleh setiap waris dalam kedua kes dicampur hasilnya. Contohnya, ibu. Ibu 18 campur dengan 3 hasil yang tadi. So, jadi 21. Anak lelaki 36 campur 5. Okay, kan dia ada 3 anak lelaki. Jadi 36 campur 5. 3 tu. Jadi setiap seorang anak lelaki dia tu dapat 41, 41, 41. Okay. Lepas itu je. Sekian. Terima kasih.